Smartphone saya ni berdering dan ada nombor yang tak dikenali telefon saya waktu tu. Pelik, apabila waktu lewat pagi macam ni, ada orang yang tak dikenali telefon saya kan. Jadi saya pun menjawab telefon tu. Hello? Hello? Abang Rahmat ke? Boleh masuk dalam rumah saya sebentar? Aduh, wanita tadi tu ataupun penumpang saya yang tadi tu telefon rupanya. Macam mana dia boleh ada nombor telefon saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya pada hari ini ya. Baiklah, insya-Allah. Okey, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Jadi sebelum bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ni KSM nak bawakan cerita bertajuk Brother Taxi. Ini cerita-cerita zaman dulu lah, sebab zaman sekarang mana ada taksi lagi. Ada pun tak berapa banyak lah. Jadi malah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, macam KSM katakan tadi, kisah pertama ni kisah berkenaan dengan pemandu teksi. Baiklah, kita terus dengan cerita dia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, semoga anda semua baik-baik sahaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semua, kali ini saya nak kongsi pula sebuah kisah abang teksi iaitu Hisham, yang berkongsi pengalamannya menjadi pemandu teksi di sebuah tempat, iaitu pada zaman-zaman dulu, zaman-zaman gawat lah, tempatnya dirahsiakan lah. Jadi mengimbau kembali kegawatan ekonomi pada tahun 1997 dulu, 1998 dulu lah banyak memberi kesan tentang kejatuhan nilai mata wang tanah air kita di Malaysia lah. Begitu jugalah wang dalam poket saya ketika itu, kan. Jadi hidup kenalah belajar berjimat cermat, mengikut seruan kerajaan pada masa itu, membeli barangan buatan Malaysia menjadi satu slogan yang perlu dipatuhi bagi memastikan masalah ni dapat dibendung. Kempen inflasi SIFA pun giat dijalankan bagi membendung masalah ini. Jadi isu ni isu berat lah dan menjadi topik perbualan tak kira ketika memandu pembawa penumpang ataupun lepak dengan kawan-kawan, lepak dekat kedai kopi, kata dia. Jadi hidup jadi pemandu teksi ni bukanlah banyak duit pun, kata dia. Kalau ada penumpang maka adalah duit dia. Kalau tak ada penumpang, nak buat macam mana kan? Lagipun pemandu teksi dalam bandar ni bukan saya seorang saja, kata dia. Tapi tak apalah, rezeki masing-masing kan. Jadi bila sudah gawat-gawat ni, orang macam mana pun nak naik teksi pun macam berkira-kira, sebab lebih memilih penonton awam yang lain yang lebih jimat, macam bawa naik bas ke kan. Sebab teksi ni harga dia agak mahal jugalah. Tak semestinya mereka tak nak naik teksi langsung. Hairan, kenapa saya punya teksi ni tak ada penumpang? Kata dia kan. Masa tengah-tengah menunggu penumpang ni, lepas seorang tau, kawan-kawan lain dah beredar dah daripada tempat menunggu teksi ni, hantar penumpang masing-masing tau ke destinasi yang diorang pilih masing-masing lah. Jadi saya pula masa tu tak ada yang nak naik tau teksi saya. Saya pun jadi hairan lah. Bila orang datang dekat teksi saya je, mesti tak jadi naik tau. Saya jadi tertekan waktu tu. Pendapatan saya pun macam terjejas. Sehari dua tu tak apa lagi, kata dia. Ini dah masuk 4 hari dah tak ada orang nak naik teksi saya. Apa benda badi ni, kata dia kan. Bila saya ajak orang naik, orang macam mengelak-ngelak tau. Tak nak naik. Jadi lebih memilih teksi-teksi lain yang berada di hadapan saya. Dan saya waktu tu tetaplah kata husnuzon, tetaplah bersabar. Sehinggalah pada suatu malam, saya tengah mandu seorang diri waktu tu. Nak balik, selepas agak kecewa dah. Pada hari tu tak ada seorang penumpang pun yang nak naik ke teksi saya ni. Memang agak pelik lah, tak seperti sebelum ini.
Aish, kata dia, takkanlah krisis ekonomi sebegitu teruk sekali, kata dia. Kawan yang lain relax je kan, dapat je penumpang, dan saya ni pula tak ada langsung penumpang. Macam mana ni? Dan ini adalah orang kata kata-kata saya sendiri, kata sendiri dalam hati lah ketika sedang memandu tu. Dan pada hari itu saya layan perasaan saya, orang kata layan perasaan seorang-seorang lah, sampai saya pun tak perasan yang saya dah masuk jalan melewati kawasan perumahan tau. Gelap sikit lah kat jalan tu sebab lampu jalan langsung tak ada. Saya fikir mungkin rosak agaknya lah. Secara tak sengaja saya dah pun melalui jalan tersebut. Saya fikir tak apalah alang-alang dah masuk jalan je lah, cepat sikit sampai ke rumah, kata dia. Saya pun sebenarnya jarang tahu lalu kat situ pada waktu malam. Biasa siang-siang hari saja saya lalu situ. Kerana kalau malam-malam macam ni, yelah, satunya gelap, bukan takut ke apa, tapi jalan kat sini tak berapa elok, berlubang-lubang, dan secara tak sengaja saya pun dah masuk pada jalan yang teruk tu tau. Entahlah, kata dia, mungkin terbawa-bawakan perasaan tak puas hati akibat tak ada penumpang tadi, kereta saya pun terhangguk-hangguk jadi ni kan, sebab langgar lubang-lubang kat jalan tu. Tapi saya bawa perlahan lah time tu kan. Dan saya pun matikan penghawa dingin, lalu saya pun turunkan cermin tingkap kereta saya supaya saya mendapat udara yang lebih segar dekat luar ni. Saya dah gimas dah duduk dalam aircon sepanjang hari. Lama-lama lagi duduk kat dalam aircon tu, tambah lagi dalam keadaan kepala otak tengah kusut macam ni, kata dia. Jadi saya pun teringat lah dalam kusut-kusut ni, saya teringat tadi saya ada beli satu VCD mengaji yang baru je saya beli. Jadi saya ingat nak pasang, tiba-tiba time tu pula player kereta saya ni boleh tak berfungsi lah. Jadi terbantutlah hasrat saya nak dengar lantunan ayat-ayat suci ni agar fikiran saya dapat kusut ni dapat ditenangkan. Dan selepas melintas di hadapan perumahan tu, saya pun melalui kawasan yang kiri kanan dia adalah pokok-pokok besar. Tengah mandu kan, kiri kanan jalan tu ada pokok besar, dan tidak semena-mena saya lihat ada kelibat perempuan berpakaian sari tau, berjalan kaki di hadapan. Dia macam jalan, dia bukan melawan arus dia berjalan seperti melarikan diri daripada sesuatu tau. Daripada keadaan dia, saya nampak macam agak tergesa-gesa tau. Dan lepas tu saya dengar dengan jelas akan bunyi sesuatu, kecing, 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 macam bunyi loceng yang dipakaikan dekat kaki orang India tu kan. Dia nampak tak keruan tau, dan perempuan ni nampak macam takut-takut, dan bunyi gelang kaki yang dipakai dia jelas tertangkap dekat telinga saya waktu tu. Dan ketika itu saya yang menuruti langkah kaki dia ni yang tengah berlari tadi tu tidak mengenakan sepatu pun, saya perasan lah Dan saya fikir perempuan ni nak ke mana lah agaknya tengah-tengah malam macam ni dengan tak berkasutnya. Dan ketika itu jam sudah pun pukul 12.30 malam tau. Dan saya pun sebenarnya risaulah juga kan, kot ada apa-apa yang buruk yang mengejar perempuan tu ke, manalah tahu kan. Dan itulah yang saya anggarkan pada waktu itu. Dan lantas pun saya pun panggil lah perempuan tu daripada dalam kereta. Dek, oh dek, mari sini. Dan selepas tu perempuan tu pun berhenti tau. Dan dia ni, perempuan ni berada betul-betul dekat sebelah teksi saya, tercegat. Dan perempuan ni kaku je, dan nampak bahagian badannya saja. Dan sebab dia ni berdiri dekat dengan pintu bahagian sebelah saya ni kan, saya pun berkata lagi, dek, nak ke mana malam-malam macam ni? Masa tu saya tak sangka apa-apa pun lah. Kemudian perempuan tu pun membungkukkan ataupun menundukkan tubuh dia ni, jadinya nampaklah muka dia terpancul dekat tepi cermin sebelah saya ni. Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Terkejut saya. Muka dia buruk yang amat, ya Allah. Ada ulat-ulat, matanya pula berlubang. Wah, ya Allah, memang berdarah-darah kat situ. Jantung saya macam nak luruh waktu tu. Teruslah saya masuk gear dan terus pecut. Fung, kata dia kan. Radio tiba-tiba boleh terpasang pula sendiri, dan waktu itulah radio kereta saya boleh on pula, padahal daripada tadi tak hidup-hidup. Tapi kali ni radio tu on dengan lagu-lagu Tamil. Ya Allah, disusuli dengan bunyi gelang kaki tadi tu. Saya memang dah macam takut sangat waktu tu. Dah tak peduli dah kat jalan tu berlubang-lubang ke apa ke, bumper ke, semua saya kedap dan langgar je, kata dia. Lepas tu hidung saya pula boleh terhidu bau benda busuk. Nak muntah rasanya, lawyer betul. Baunya lebih busuk daripada bau bangkai kucing tau. Bulu roma saya waktu tu dah meremang sampai ke kepala dah meremang dah. Dan rasa macam ada sesuatu
yang ada dekat tempat duduk belakang saya. Dan saya cubalah matikan lagu Tamil tadi yang dekat radio saya ni, tapi radio tu tak nak mati, dia tetap berbunyi. Dan kali ni suara tu makin dikuatkan. Ya Allah, waktu tu saya memanglah takut sangat kan. Saya cubalah baca apa saja ayat yang terlintas dalam kepala saya. Bila sampai yang tempat yang ada sedikit terang ataupun ada sedikit cahaya lampu, saya rasa saya nak tengok cermin belakang. Dan alangkah terkejutnya saya waktu tu. Saya nampak apa yang saya nampak. Saya nampak tempat duduk belakang penuh dengan orang yang wajahnya bertutup dengan kain sari, merembang habis bulu roma saya waktu tu. Rasa seperti tidak berpijak di bumi yang nyata tau. Dan saya baca ayat kursi kuat-kuat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Macam-macam saya baca sekuat hati yang boleh. Semakin kuat pula bau busuk tu. Saya hampir lemas dibuatnya. Tingkap dah pun saya buka luas, tapi bau dia ni sangat-sangat kuat sampai rasa macam tak boleh nak bernapas dah. Dan saya terus baca dan baca dan baca. Tiba-tiba kereta saya jadi berat. Minyak saya dah tekan sampai ke lantai ni, tapi tetap kereta ni macam tersenggut-senggut, macam tak boleh pergi tau. Dan saya waktu tu terus tekan brake, tarik handbrake, keluar dari kereta dan turun daripada taksi dari terus. Saya pun berlari meninggalkan kereta tu dekat situ je. Saya berlari ke tempat yang ada kereta sikit. Saya cuba tahan taksi orang lain tak kat situ, yang kebetulan waktu tu yang ada lalu dekat situ lah. Dan kebetulan pula masa tu memang kawan saya yang lalu kat jalan tepi tu, dia tanya, kenapa ke ni, kenapa? Lalu saya pun ceritakanlah apa yang berlaku. Jadi kawan saya ni pun dia pesan lah kat saya, engkau ni kan, aku pun perasan kau tu hari cerita kereta kau kau dah berapa hari tak ada customer kan. Apa kata aku cadangkan kau pergilah berubat kan, daripada kau biarkan terus-terus macam ni. Satu, ekonomi keluarga kau pun rosak juga, kau pun tak cukup pakai apa semua kan. Apa kata kita pergi berubat. Jadinya sebelum keadaan melarat ni, saya pun dengarlah saranan daripada kawan saya tu. Saya cari orang yang boleh tengok-tengokkan, dan bila iktihar akhirnya dapatlah tahu bahawa dekat bawah cushion tempat duduk belakang teksi saya tu ada benda tau, berupa macam gelang kaki India yang buat joget-joget tu kan, macam kita tengok dekat filem hantu India tu. Gelang kaki yang macam tu dibalut dengan kain sari tau. Yang dekat kain sari tu ada kesan tumpuk-tumpuk darah. Dan bau dia pula, tak usah cakap lah. Memang kalau awak takkan sanggup lah nak bau dia. Di dalamnya pula ada tanah dan ada abu lah. Jadi saya tak tahulah apa tujuan benda tu ada dalam taksi saya tau, sehingga penumpang tak mahu naik kat kereta saya. Dan kalau perkara tu tak berlaku pada malam tu sampai sekarang lah, saya pun tak tahu apa puncanya. Walau bagaimanapun, sehingga hari ni saya masih lagi tak tahu angkara siapa yang letakkan benda tu kat dalam teksi saya. Sejak kejadian tu lah, saya dah tak bawa teksi lagi, kata dia. Saya cari kerja lain lah. Rezeki saya mungkin ada kat tempat lain. Dan saya pun tak ada berdendam dengan sesiapa, tak nak kusuk-kusukkan kepala saya lah. Kalau ia adalah perbuatan individu yang tertentu, maka saya maafkan dunia dan akhirat. Saya tak kisahlah. Perbuatan orang yang tersebut tu, saya dah, orang kata, tak nak simpan dalam hati. Mungkin dia tak sengaja terletakkan benda tu dalam teksi saya. Orang kata berhusnuzon lah. Semoga Allah memaafkan kita semua, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Macam mana anda rasa dengan kisah ni? Okey tak kisah dia? Okey, kalau anda masih lagi nak dengar tentang kisah tentang pemandu teksi ni, saya ada lagi satu kisah tentang pemandu teksi. So you guys enjoy, stay tuned. Okay guys, untuk kisah yang kedua ni, ini adalah kisah antara daripada pendengar daripada Kisah Seram Malaysia. Tapi kisah ni, dia dekat ujung tu nanti dia macam ada plot twist sikit lah. Harap anda semua, orang kata, dengar sampai habis ya. Minta maaf sangat-sangat, awal-awal abang minta maaf dulu ya. Okay, tapi korang dengar dululah cerita dia. Okey, pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup kita. Sepanjang hidup, orang kata sepanjang hidup saya lah, saya dah ceburi bermacam-macam bidang pekerjaan. Tapi pengalaman seram yang tak pernah saya lupakan apabila saya pernah bekerja sebagai pemandu teksi, kata dia.
Kerja sebagai pemandu teksi ni tak kira masa lah. Memang letih. Tapi kalau rajin, memang pulangan dia agak lumayan lah. Untuk mencari pendapatan lebih ni, malam pun saya tetap bekerja tau. Mencari penumpang, masih lagi bekerja. Jadi saya masih ingat lagi pada satu malam tu, teksi saya ni ditahan oleh seorang wanita dekat tepi jalan. Dan agak menyeramkan lah melihat wanita tersebut, kerana wanita tu berbaju serba putih dan berambut panjang hingga ke paras pinggang tau. Jadi tak ada kita. Kalau saya dulu pun kalau jumpa perempuan macam ni tepi jalan, waktu saya bawa Grab dulu kan, mau tak mau ambil tak angkat kata dia kan. Okey, kita teruskan dengan cerita dia. Wanita ini kelihatan seperti berusia dalam 30-an gitulah Dan saya pun memberhentikan teksi saya. Dan wanita ni masuk dalam kereta saya lah dan duduk dekat tempat duduk belakang di belakang saya. Dan saya pun mulalah memandu kembali dan bertanya, Cik nak ke mana ni? Dan wanita itu menjawab, Kampung Seri Asahan, kata wanita tu. So saya terfikir dalam hati lah waktu tu, destinasi ni agak jauh daripada bandar. Jam waktu tu dah pun menunjukkan pukul 1 pagi. Dan perjalanan ke arah Asahan ni jauh dan sunyi tau. Dan jalannya tu memang sunyi. Kalau saya tak kisahlah kan waktu tu kan, malam bukannya selalu kata dia kan boleh dapat penumpang macam ni. So saya redah sajalah kan. Tadinya sebagai seorang pemandu teksi yang baik lah, orang kata peramah gitu kan, selalunya saya akan cuba tau nak berbual-bual dengan penumpang untuk elakkan rasa mengantuk ni. Dan saya pun mulalah bermanis mulut, bertanya-tanya pada wanita ataupun penumpang saya yang duduk kat belakang ni untuk memulakan perbualannya. Nama cik siapa ya? Dan wanita yang duduk kat belakang ataupun penumpang saya waktu tu, dia diam je tau, tak berbunyi apa, tak cakap apa pun. Dan mungkin saya ni bercakap perlahan agaknya dalam hati saya, kerana wanita tersebut duduk dekat belakang tau, jadi dia tak dengar mungkin. Jadi saya pun bertanya lagi sekali dengan kuat sikit lah Cik, nama siapa ya? Macam tu lah. Dan waktu tu wanita tersebut masih lagi mendiamkan diri tau. Dan saya waktu tu terfikirlah, mungkin dia tak nak berbual dengan saya agaknya kan. Saya ni cuba berfikiran positif lah ketika tu kan. Tak apalah, orang kata siap berbantu lagi kat sini tau, kata dia pinggan tak retak, nasi tak dingin, orang dah tak nak borak, aku pun tak ingin, kata dia kan. So saya pun berbicara macam tu dalam hati je, kata dia. Okey, gelap gelita malam yang pekat tu tanpa lampu jalan tau, membuatkan saya ni lebih berhati-hati ketika memandu. Dan tiba-tiba saya terbau satu bau yang sangat busuk, seperti bau najis tau. Dan saya mula rasa tak sedap hati waktu tu. Tapi saya hanya berdiam diri saja dan meneruskan perjalanan ke kampung Asahan tu lah untuk menghantar wanita tersebut. Dan selepas sejam perjalanan kami, saya pun tibalah di kawasan Asahan. Dan wanita tersebut pun mula menyapa saya. Abang Rahmat, berhentikan saya dekat depan ni. Tergamam saya waktu tu tau dibuatnya. Macam mana wanita ni boleh tahu nama aku? Dan saya buat-buat macam biasalah waktu tu kan. Saya beranikan diri ketika tu, memandangkan ketika saya ni waktu ni lah, saya dah boleh nak menurunkan penumpang ni kan, sebab dah sampai kan. Jadi saya pun berhentikan kereta saya di tempat yang ditunjukkan oleh wanita tadi. Jadi alangkah terpegunnya saya bila melihat ada sebuah rumah yang begitu besar sekali di kawasan pedalaman dan ceruk begini tau. Dan wanita tersebut berkata lagi pada saya waktu tu, Abang Rahmat tunggu dulu ya, kata dia. Saya tak ada duit tambang sekarang. Saya masuk rumah dulu ambil. Jadi nanti Abang Rahmat kat sini, abang tunggu sekejap. Ikutkan hati, memang saya nak belah cepat daripada situ tau, daripada tempat tersebut, sebab kawasan tu memang sangat gelap, sangat creepy. Dan saya dah mula rasa ada benda yang tak kena dengan wanita ni tau. Tapi saya dah padu sejauh macam tu punya jauh, malam tu dah sejam lebih perjalanan, takkan saya nak biarkan aja. Takkanlah saya tak boleh tunggu sekejap. Dan saya pun segera menjawablah, okeylah cik, saya tunggulah sekejap. Dan wanita tu waktu tu senyum je tau pada saya tau. Saya dah bergemang waktu tu tau. Dan wanita tersebut keluar daripada kereta saya. Pintu pagar rumah dia ni tiba-tiba terbuka dengan sendiri tau. Dan wanita tersebut terus masuk ke dalam rumah.
Degupan jantung saya dah mula duk-dap, 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 duk-dap kan. Siapa pula lah yang buka pagar kan, bukakan pagar untuk dia ni kan waktu malam-malam macam ni. Dan waktu tu saya dah macam bingung pun ada, takut pun ada. Memandangkan saya berada dalam kereta waktu tu, saya ni masih lagi boleh cover ataupun menahan perasaan takut saya waktu tu tau. Tiba-tiba telefon panggil ataupun smartphone saya ni berdering dan ada nombor yang tak dikenali telefon saya waktu tu. Pelik, apabila waktu lewat pagi macam ni, ada orang yang tak dikenali telefon saya kan. Jadi saya pun menjawab telefon tu. Hello? Hello? Abang Rahmat ke? Boleh masuk dalam rumah saya sebentar? Aduh, wanita tadi tu ataupun penumpang saya yang tadi tu telefon rupanya. Macam mana dia boleh ada nombor telefon saya? Dan saya waktu tu dalam kepala otak dia fikir macam-macam tau. Dan saya dah semakin cemas dah ni kan, dah berpeluh-peluh dingin dah. Dan pandangan saya pada wanita ni semakin mencurigakan kan. Waktu tu saya dah terlalu panik tau waktu tu. Dengan tak sengaja saya berjawab, okey cik, okey. Aduh hai, macam mana mungkin saya boleh keluar daripada kereta saya waktu ni tau. Seramnya pada waktu tu bukan kepalang tau, tapi disebabkan saya belum dapat lagi upah tambang saya ni, saya cubalah beranikan diri untuk keluar daripada kereta dan masuk ke rumah wanita itu. Dan saya pun mula melangkahkan kaki dengan berat sekali tau menuju ke arah rumah ataupun pintu rumah wanita tersebut. Dan sedang saya berjalan, malangnya saya tersepak seketul batu. Aduh, saya mengeluh lah. Macam manalah boleh ada batu bata kat tengah-tengah jalan ni. Nasib dah tak luka kaki saya waktu tu kan. Saya pun meneruskan langkah satu persatu pergi ke depan pintu dengan hati yang takut waktu ni kan, ke rumah wanita tadi. Dan waktu tu saya berdiri betul-betul kat depan pintu rumah dan menjengah ke dalam rumah wanita tu. Dan saya terdengar suara wanita tu daripada arah dapur. Bang, masuk dulu bang. Jangan risau, adik lelaki saya ada kat dalam rumah. Waktu saya dengar macam tu, saya rasa lega sikit lah. Sebab dia kata macam tu kan. Saya pun masuklah dalam rumah. Dan wanita tu pun menyempatkan saya untuk duduk dulu dan minum air kopi yang telah pun dihidangkan olehnya. Jemput minum bang, minumlah dulu. Wanita tu pelayuh saya lah. Saya pun dengan tanpa segan silu, saya pun mula duduk dan mengangkat cawan tu untuk minum. Sedang saya minum saya terdengar tau wanita tu tutup pintu rumah dia dan kata dia kekatu masuk nanti jika tak tutup pintu tu. Dan saya waktu tu cuma berfikiran positif, cuba nak berhusnuzon saja, memandangkan saya percayalah bahawa adik lelaki wanita tu ada juga kat dalam rumah tu waktu tu. Jadi wanita tersebut pun memandang pada saya dan berkata, hati-hati bang bila berjalan dekat depan tu. Maaflah, tadi abang tersepak batu kan. Waktu saya dengar dia cakap macam tu dia, saya ya Allah memang dah menggigil tau. Bagaimana wanita tu boleh tahu yang saya tersepak batu sedangkan waktu tadi tu dia berada dekat dapur. Dan banyak persoalan bermain dekat kepala otak saya tau waktu ni. Adakah wanita ini adalah pengamal ilmu hitam ataupun ahli sihir ke macam mana kan? Fikiran nakal saya mula meneka-neka tau. Dan wanita tersebut meneruskan perbualan. Berapa bang hutang abang tadi yang tambang tadi? Dan saya pun menjawab, RM20 cik. Kejap, saya ambil duit. Balas wanita tu tau. Dan wanita tu pergilah ke meja solid berdekatan dengan televisyen untuk mengambil wang. Dan ketika itu kedudukan wanita tersebut membelakangi saya tau. Dia pandang ke sana, saya belakang dia lah pandang dia. Jadi saya mula teringat tau pesan rakan saya kat kampung, kata dia, jika kita mahu tahu orang yang amalkan ilmu hitam tu, kita perlu duduk dekat belakang dia dan mengejeknya daripada belakang. Macam tu ke jadikan lidah ke macam mana kan. Jika dia tahu kita sedang mengejeknya, maka sahlah dia tu adalah pengamal ilmu hitam tau. Sebab syaitan yang dibela ni oleh pengamal ilmu hitam ni sentiasa duduk dekat bahu dia. Dan sebab itulah dia tahu apa yang kita buat walaupun kita berada dekat belakang dia. Dan waktu tu saya pun cubalah tips yang disarankan oleh kawan sekampung saya tu kan. So saya ni cuba mengejek dengan mengeluarkan lidah tau dekat belakang wanita tersebut. Wanita tersebut tiba-tiba bersuara, bang, kenapa Abang Rahmat jelek-jelekkan lidah? Kopi saya kelat ke? Macam nak runtuh jantung saya waktu tu babe.
Aduhai, apalah malang aku, nasib aku malam ni kan. Ya Allah, kenapalah aku boleh masuk ke dalam rumah wanita syaitan ni waktu tu. Dan saya nekat pada waktu tu untuk terus meninggalkan rumah tersebut dan lari tau. Saya gegas berdiri dan terus bangun menejah ke pintu rumah depan tau. Saya tolak pintu tersebut, namun saya tak berjaya nak buka tau. Dan pintu rumah tu tak boleh terbuka dan seakan-akan terkunci. Dan puaslah saya menarik dan menolak pintu rumah tersebut. Saya tak berputus asa dah waktu tu. Saya pergi ke dapur pula dan cuba untuk buka pintu untuk keluar dekat dapur. Puas juga, saya tolak dengan menarik pintu tersebut, namun saya tetap tak berjaya. Astaghfirullahalazim, takutnya saya waktu tu kan. Hanya Tuhan je yang tahu, dan saya dah mula putus asa tau untuk nak buka pintu rumah tersebut. Tiba-tiba wanita tersebut muncul di dapur rumah tu. Dan wanita tu pun berkata, Abang Rahman nak pergi mana? Tak nak ambil duit dulu ke? Sambil menunjukkan wang RM20 tu pada saya, dan berkata, saya pun kata pada wanita tu waktu tu, tak apalah cik, lepaskan saya cik. Saya minta maaf jika saya ada buat salah apa-apa, tolonglah saya nak keluar daripada rumah ni. Dan wanita tersebut berkata lagi, Bang, pintu rumah saya ni semuanya jenis sliding door. Nak buka abang kena selak. Jika abang tolak, memang tak akan buka lah. Dan saya pun menyelak pintu rumah tu dan terus keluar. Dan setibanya di luar rumah wanita tersebut, saya mula perasan ada CCTV yang terpasang dekat luar rumah tau. Dan pagar rumah wanita ni sebenarnya menggunakan pagar automatik. Cuba hadam. Saya terfikir sendiri, patutlah tadi pagar ni terbuka sendiri, dan mungkin CCTV ni tadi wanita tu dapat tahu yang saya telah tersepak batu. Dan wanita tu sekali lagi bertanya, Abang Rahmat, betul ke tak nak duit ni? Terbaiklah bang, saya bagi rating abang 5 bintang dalam GrabCar ya. Oh la ilaha illallah, patutlah dia tahu nama dengan nombor telefon aku. Sebelum ni saya ni bawa teksi je. Jadi inilah orang kata kali pertama baru je cuba-cuba nak buat GrabCar. Ketika itulah manalah aku tahu sangat pasal application GrabCar ni, kata dia. Dengan tersimpul-simpul malu saya pun membalas, okey cik, okey, jangan risau, saya ikhlas hantar cik, kata dia. Tak perlu bayar pun. Malunya saya waktu tu bukan kepalang lah. Dan saya pun segeralah melangkahkan kaki ke kereta dan terus memandu keluar daripada situ. Allahu Akbar. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk kali ini. Minta maaf lah, kisah seram kali ini ujung dia ada kelakor pula. Jadi harap anda enjoy dengan kisah seram Malaysia ni. Yang ini dihantar daripada pendengar ya. Harap anda tak marah kat saya. Kalau nak marah kat dia. Dia nakal. Okey. Kalau anda minat dengan kisah-kisah yang begini saya harap anda bantulah saya dengan subscribe ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadi sebarang komen, like dan share daripada anda semua amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.